maka tiba-tiba orang di antara kamu yang sebelum ini bermusuh dengan kamu, maka ia akan menjadi rakan kamu yang karib. Sifat-sifat itu yakni memaafkan musuh kepada kecuali orang-orang yang sabar, dan keduanya orang-orang yang mendapat. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, lagi saya kasihi Datuk Seri Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Pahang dan juga merupakan pengerusi Barisan Nasional Negeri Pahang, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Pengerusi Barisan Nasional Pekan, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional, yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Ashraf Wajdi Ahmad, Datuk Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Encik Syahri Sufian bin Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, Presiden MCA Malaysia, seluruh ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, seluruh ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Jawatankuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, ahli-ahli parlimen dan juga ADUN, serta seluruh hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Panjang salutasinya. Inilah semangat bila kita bersama di dalam muafakat nasional. Izinkan saya memulakan ucapan saya pada malam ini dengan dua rangkap pantun, dan saya harap pengerusi boleh membelinya selepas ini, insya-Allah. Titi gantung, jalannya gayat, habis melintas sakit kepala. PH bising nak mandat rakyat, PRK Cini menikus pula. Tasik Cini pergi memukat, kayuh perahu di air tenang. Hari mengundi semakin dekat, calon muafakat nasional usahakan menang. Hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian, kalau kita lihat komposisi penceramah pada malam ini dan juga pimpinan-pimpinan yang hadir pada hari ini, majoritinya bukan orang Cina. Saya daripada Lancang, dan pimpinan-pimpinan lain datang daripada seluruh negara, datang berkempen di sini untuk memenangkan calon kita, Encik Muhammad Syarim bin Makzif, calon anak muda. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam keadaan kita tahu kerajaan muafakat nasional negeri Pahang ini merupakan kerajaan yang stabil. Menang ataupun kalahnya PRK Chin ini tidak memberikan kesan kepada sidang Dewan Undangan Negeri Pahang. Tetapi kenapa kita bersungguh-sungguh, seluruh jentera UMNO, seluruh jentera PAS bersatu, panduan kepada rakyat, satu signal kepada rakyat, bahawasanya dalam sistem demokrasi berparlimen dan juga raja perperlembagaan ini, rakyat hanya ada sehari sahaja untuk berkuasa. Sehari itulah pembuangan undi. Kalau rakyat silap memilih pemimpin mereka, maka berlakulah apa yang berlaku. Mimpi ngeri ataupun nightmare selama 22 bulan yang kita hadapi sewaktu kerajaan Pakatan Harapan memimpin negara. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita berjaya menyatukan muafakat nasional pada tarikh bersejarah 14 September. Satu perkara yang tidak boleh digambarkan kerana ia adalah perkara yang dianggap mustahil oleh penganalisis politik, sama ada dalam tanah air ataupun di luar negara. Saya teringat
bila saya berjumpa dengan beberapa pengasas politik daripada luar negara, termasuk rakan-rakan duta yang berjumpa dengan pemuda PAS, mereka mengatakan yang Pakatan Harapan akan memimpin dengan bergaya sehingga seterusnya. Rupa-rupanya perancangan Allah lebih bijaksana. Apabila kita melupai permusuhan di antara kita, sama ada PAS ataupun UMNO, yang kedua-duanya mempunyai lukanya yang tersendiri. Tetapi apabila kita membaca surah Al-Fussilat ini, bercerita tentang perlunya kita sabar, bercerita tentang perlunya kita memikirkan beruntungnya kita di hari akhirat nanti, maka kita menyatukan orang Melayu, kita menyatukan orang Islam tanpa mengenepikan keadilan kepada orang bukan Islam. Ini semangat federalism, ini semangat perlembagaan di dalam perkara 3 dan juga 153 yang dipegang sekian lama untuk memastikan negara Malaysia ini maju dan juga makmur, dan dia telah dicalarkan oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan. Sebab itu saya menyeru kepada semua rakyat Cini, baik muda ataupun tua, lelaki ataupun perempuan, tarikh keramat itu tuan-tuan dan puan-puan perlu mengundi calon Muafakat Nasional. Kerana apa? Kerana calon inilah yang akan membawa aspirasi anak muda. Beliau merupakan generasi ketiga feodal, yang mereka ataupun beliau mengetahui segala jerit-perih anak kelahiran feodal. Beliau akan memperjuangkan perkara-perkara yang sepatutnya dinikmati oleh golongan feodal. Saya amat berterima kasih kepada rakan daripada UMNO. Saya dimaklumkan pemilihan calon sebab saya hadir masa malam, masa siang pengisytiharan calon. Saya duduk sekali makan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga pengurusi UMNO Negeri Pahang. Dia kata tanya macam mana calon, dia kata calon ramai, terpaksa dikecilkan dan dipilih dengan betul-betul teliti, sehingga pagi sebelum petangnya diisytiharkan calon masih lagi berlaku perbincangan. Tetapi alhamdulillah, apabila dipilih seorang calon anak muda yang mewakili rakyat tempatan, ia merupakan satu signal kepada semua parti-parti politik di dalam negara. Sekiranya anda ingin pergi jauh di dalam PRU ke-15, calon-calon anak muda yang berwibawa perlu diletakkan di depan sebagai mewakili parti anda, tanpa mengenepikan calon-calon yang berpengalaman. Sebab kita 15 undi anak muda akan memainkan peranan dan akan mencorakkan politik pasca PRU ke-15. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bersama dengan Muafakat Nasional. Alhamdulillah, hasil daripada kebijaksanaan kepimpinan Muafakat Nasional yang terbuka, menerima rakan-rakan daripada MIC, rakan-rakan daripada MCA, rakan-rakan daripada Bersatu, rakan-rakan splitters daripada Pakatan Harapan yang lain. Akhirnya mereka telah mewujudkan sebuah kerajaan baru, Kerajaan Perikatan Nasional. Ini satu nikmat yang perlu disyukuri. Dan inilah masanya untuk kita menunjukkan kepada rakyat bahawasanya mimpi ngeri kamu telah pun berakhir. Dalam arti kata lain, pemimpin-pemimpin daripada Muafakat, khususnya inilah masa yang paling penting untuk kita tunjukkan kepada rakyat performance sebenar Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Sekiranya kita gagal dalam jangka masa yang sedikit ini, saya katakan jangka masa yang sedikit kerana ramai penganalisis politik di luar sana memberitahu kemungkinan besar PRU 15 around the corner, dekat dah. Bila kita tak tahu. Tetapi melihat situasi politik terkini, kita nampak mungkin dekat dan semakin dekat. Maka masa yang sedikit itu diambil untuk kita pastikan kelancaran pentadbiran kerajaan, untuk memastikan rakyat kenyang dan juga tenang. Sebab kita tahu rakyat sedang menghadapi konsekuens hasil aftermath daripada wabak pandemik COVID-19. Maknanya inilah kesannya. Walaupun di sana banyak
penganalisa ekonomi memberitahu kesan pandemik COVID-19 ini dari sudut ekonominya akan terkesan bermula seawal Oktober tahun ini sehingga berlanjutan tahun hadapan. Tetapi pada kami, rakyat sekarang telah merasai kesannya daripada PKP yang terpaksa diambil oleh kerajaan untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Dan ini merupakan peristiwa unprecedented, peristiwa yang jarang-jarang berlaku dan berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya berlaku di dalam negara kita sahaja. Tetapi yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh Muafakat Nasional ini, alhamdulillah, dan kita merupakan yang terbaik menguruskan wabak pandemik COVID-19. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila diberikan amanah kepada orang yang sepatutnya, yang kompeten, rakyat akan merasa tenang, rakyat akan merasa dihargai. Sebab itulah pakej-pakej yang diberikan oleh kerajaan, sama ada pakej prihatin rakyat, sama ada pakej penjana, semua pakej-pakej ini ditulis, dirangka oleh rakan-rakan daripada PTD, rakan-rakan daripada government agencies, rakan-rakan daripada semua penjuru termasuk partai politik yang bersama-sama menaung di bawah Perikatan Nasional. Kita menyusun untuk memastikan rakyat mendapat kebaikan daripadanya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, sebanyak 286 juta telah pun diberikan kepada Felda untuk projek-projek pembangunan infra. Ini adalah untuk meningkatkan stimulating ekonomi, untuk meningkatkan keberjayaan pembangunan ekonomi. Begitu juga dengan 30,968 peserta yang akan terlibat dalam program pembangunan peneroka yang akan memberikan benefit kepada para peneroka, khususnya kepada generasi-generasi yang terakhir. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, dalam masa yang ringkas ini, sebagai satu konklusi, pertama sekali kita mesti memenangkan calon Muafakat Nasional. Boleh atau tidak? Dan calon ini datang daripada rahim Felda Chini itu sendiri. Dia bukan calon luar, dia calon tempat. Maka pastinya dia akan membawa suara rakyat, khususnya kepada rakyat Chini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menyeru kepada semua rakyat, bukan sekadar di Chini sahaja, dan rakyat Chini memainkan peranan untuk menunjukkan pasca Perikatan Nasional, yakni pasca kerajaan Malaysia yang baru, keutuhan Muafakat Nasional masih lagi berlaku dan dia dibuktikan di Chini. Dan alhamdulillah, Muafakat Nasional menerima pelbagai sokongan daripada rakan-rakan, khususnya daripada MCA, MIC, rakan-rakan daripada PBBM yang semuanya berusaha untuk memastikan kemenangan calon kita. Yang ketiga, di dalam suasana politik yang tidak stabil ini, saya menyeru kepada semua rakyat agar tenang dan berikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang berada di atas pentas ini untuk meneroka alternatif terbaik bagi rakyat. InsyaAllah pada PRU ke-15, janji kami, mudah-mudahan dengan itu kita akan terus boleh memimpin negara pada pasca PRU ke-15. Dan insyaAllah kita akan sama-sama sebagai rakyat Malaysia boleh membina Malaysia sebagai negara maju dan menghadapi konsekuensi hasil daripada pandemik COVID-19 ini dengan baik dan bijaksana. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada ruang yang diberikan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Saudara IR Haji Khairil Nizam, Ketua Pemuda PAS Malaysia. Dia suruh saya beli pantun dia. Saya ni bukan kaki pantun. Kalau pembayang saya ni pelik, tuan-tuan jangan ketawa. Saya kena beli, orang jual saya kena beli. Ada hantu tak pernah mandi. Tak mandi maka tak kenal. Hari Sabtu kita mengundi Barisan Nasional. Pusilat menceritakan bagaimana harus kita raikan Muafakat Nasional ini.
Dan hasil muafakat nasional ini pada mulanya antara UMNO dan PAS, kemudian diikuti oleh rakan-rakan yang lain, dan sekarang sahabat-sahabat kita daripada PBM pun bersama dengan kita sehingga tertubuhnya kerajaan baru yang sedang memerintah. Tepuk pun boleh, nak takbir pun boleh. Nak takbir? Takbir. Sedap. Suara orang muda. Kita dengar pula suara daripada UMNO. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Saudara Dr. Ashraf Wajdi untuk ke pentas melahirkan muafakat nasional dari UMNO. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati sahabat kekanda saya Dato' Alwi, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, Pengurusi Barisan Nasional Negeri Pahang, merangkap Menteri Besar Kerajaan Negeri Pahang, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, dan juga Perdana Menteri yang ke-6. Yang berhormat Datuk Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Setiausaha Agung UMNO, sahabat saya, saudara IR Khairil Nizam, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, Presiden MCA Malaysia, seluruh barisan kepimpinan UMNO, Barisan Nasional, MCA dan rakan sahabat Muafakat Nasional PAS. Seterusnya pengundi-pengundi Don Chini, dan tidak dilupakan juga semua yang menonton secara live pada malam ini. Tadi sebelum saya ke pentas, saya sudah melihat setakat ini sudah mencecah 2,000 orang yang on live sekarang ni bersama-sama dengan kita. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak dengar sikit suara orang sini. Takbir! 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 Alhamdulillah. Saya kira-kira inilah pertama kali selepas lebih daripada 4 bulan akibat daripada COVID-19, PKP, lama kita tidak mengadakan ceramah muafakat nasional seperti ini. Dalam ceramah muafakat nasional, kita biasa didendangkan dengan ayat Al-Quran yang menjadi pegangan kita sebagai peringatan untuk kita semua, khususnya UMNO dan juga PAS, supaya kita faham kenapa kita bersama pada hari ini dan kita meterai pada 14 September tahun lepas Piagam Muafakat Nasional. Saya ingin mulakan ucapan saya ini dengan memetik ayat suci Al-Quran daripada surah Ali Imran 103, ayat yang cukup popular di semua pentas-pentas Muafakat Nasional. Kita jarang-jarang tidak membacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru
ni'matallahi 'alaikum kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha ila akhir. Maksudnya, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu berpecah belah, bercerai berai. Dan Allah sambung lagi. Ingatlah akan nikmat Allah. Ketika kamu pada satu ketika di zaman jahiliah, kamu bermusuh-musuhan. Dan Allah lah yang mempertautkan hati-hati kamu. Dan dengan nikmat Allah juga kamu menjadi saudara. Wa kuntum ala hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kamu nyaris-nyaris berada di jurang api neraka. Maka Allah lah yang menyelamatkan kamu. Tuan-tuan dan puan, saya sengaja mengulangi ayat ini buat kesekian kalinya. Bukan apa. Setelah kita lama tak bersua muka ini, kita dengar macam-macam cerita di bawah, di luar sana. Tambah-tambah bila kita dah jadi kerajaan, apakah hubungan UMNO dengan PAS ini masih lagi sepadu? Apakah muafakat nasional ini masih berjalan dengan baik? Apakah UMNO baik, PAS baik, dah jadi menteri, timbalan menteri dah geli-geli, dah lupa akan perjuangan kita? Dan tidak kurang juga hantu-hantu penghasut yang mula mengolah onar dan mengadu domba di kalangan kita, cuba mencetuskan rasa kesangsian, prejudis dan prasangka di kalangan kita. Dan kalau kita tidak bertemu seperti ini, macam-macamlah musuh akan berkata dan mentohmah kita. Sebab itu penting untuk kita menghayati ayat ini. Kerana ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkan, adalah setelah Aus dan Khazraj berjaya disatukan, Ansar dan Muhajirin berjaya disatukan. Tetapi rupa-rupanya dalam penyatuan itu, dalam permuafakatan itu, ada pihak yang tidak puas hati, terutamanya musuh di kalangan orang Yahudi yang mula mendekati mereka, mengadu domba kepada kaum Aus dan Khazraj, cuba untuk menghimbau sejarah lama, kisah-kisah perbalahan, pergaduhan, membongkar segala cerita-cerita lama. Ialah seperti mana Khairil sebutkan tadi, kalau kita nak cerita apa orang PAS tak buat kepada orang UMNO, apa orang PAS tak cakap kepada pemimpin-pemimpin UMNO, saya kira sampai pagi esok pun kita boleh bercakap. Dan saya faham selepas ini Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man pula akan berada di pentas. Kalau saya mula menceritakan segala cerita-cerita lama, sakit hati, terkeduh hati, marah dengan apa yang kita lalui berpuluh-puluh tahun, sudah tentu Datuk Tuan Ibrahim boleh menyatakan dengan tegas juga, menyelongkar dan membongkar apa yang orang UMNO Barisan Nasional tak buat pada PAS. Betul atau tidak? Tetapi itu bukan tujuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, rupa-rupanya benarlah firman Allah yang mana Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Maha suci Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Tuan-tuan, tak pernah terlintas di dalam pemikiran kita kerajaan yang dulunya di bawah Barisan Nasional, UMNO sebagai induk dan tunjang, 61 tahun berkuasa akhirnya hilang begitu saja. UMNO kalah, PAS pun tak
kursi, UMNO pun menang 54 kursi, tetapi kita hilang kuasa. 22 bulan kita menyaksikan bagaimana agama diperkotak-katikkan. Betul atau tidak? Bangsa maruah kita diperlekehkan. Saban hari kita dapat melihat dan menyaksikan di media-media sosial keberanian luar biasa orang mempertikaikan hak kita yang kita tidak minta lebih daripada apa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Betul atau tidak? Tetapi keberanian itu berlaku kerana apa? Kerana kononnya kerajaan yang naik, yang didominasi oleh DAP, yang menyebut sebagai harapan, rupanya bukan Pakatan Harapan. Di 5 PHK yang lepas, bila sebut PH saja dah sinonim P hancing. Sebab apa? Sebab dia janjikan kepada rakyat bulan dan bintang, macam-macam dijanjikan, sama rata. Setiap orang akan mendapat imbuhan yang pelbagai. Anak muda jangan risau, siapa yang belajar universiti PTPTN tak payah bayar. Semuanya dijanjikan macam-macam. Tetapi rupa-rupanya 2 bulan itu Tuhan memperlihatkan kepada kita apakah apabila kamu hilang kuasa, apa yang berlaku. Kita dapat lihat bagaimana agama diperlakukan sebegitu rupa. Bangsa kita seolah-olah hilang maruah di tanah air sendiri. Dan masyarakat kita yang selama ini hidup secara aman dan harmoni, tidak ada masalah. Hubungan di antara kaum dan agama tidak pernah terlintas di dalam pemikiran kita akan berlaku seteruk 22 bulan. Macam mana pernah kita terlintas? Mana pernah zaman Barisan Nasional dulu memerintah, menteri daripada satu kaum buat press statement menghasut satu kaum, seolah-olah berlaku peristiwa di kuil Sri Mariaman Sivil, seolah-olah orang Islam yang menyerang kuil tersebut. Zaman BN dulu kita tidak nafikan ada sedikit sebanyak perbalahan itu tidak boleh dinafikan. Tetapi tak pernah menteri-menteri kita, exco kerajaan negeri menghasut dan mengadu domba. Kita akan cuba menenangkan kaum-kaum kita. Tetapi ini tidak berlaku. Kerana apa? Kerana ada parti chauvinis di dalam Pakatan Harapan ini, terutamanya DAP. Kita masih ingat exco Ganabati Rao seawal pagi subuh lepas peristiwa malam perbalahan antara dua pihak di kuil Sri Mariaman, pagi terus keluarkan kenyataan di FB, Facebook mengatakan orang Islam serang kuil. Tengah hari tak habis dan selesai dan tak tenang lagi, menteri-menteri daripada satu kaum buat kenyataan di parlimen, polis tak dapat kawal keadaan. Orang berkumpul kononnya nak mempertahankan kuil di tidak menghormati asas dan akar yang selama ini menjadi kekuatan. Benar, Islam agama persekutuan, tetapi menafikan hak agama untuk diamalkan secara bebas. Betul atau tidak? Saya selalu sebut di mana-mana, kita berbangga. Orang kata PAS ini ekstrim. Kelantan, kita ada patung Buddha terbesar di dunia, di Asia. Duduk, berdiri, tidur. Daripada kaum minoriti, agama minoriti saja di Kelantan, di mana orang Islam mempertikaikan pembinaan kuil, gereja, patung yang sebegitu besar. Faham? Semua tak usik akar-akar yang telah membina kita dapat hidup dengan aman. Sebab itulah punca segala apa yang berlaku Tuhan nak tunjukkan kepada kita juga. Kerana umat Islam berpecah belah. UMNO dan PAS harus sedar perkara ini. Bila kita berbalah, kita ingat ke 3 penjuru, masing-masing ingat boleh menang besar, tetapi akhirnya kita hilang kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Tuhan hanya memberikan kita 22 bulan saja
Kita tidak pernah terlintas dalam pemikiran mana-mana pemimpin atau yang sudah selesa menjadi Perdana Menteri kali kedua, Perdana Menteri ketujuh, letak jawatan pada 24 hari bulan Februari. Letak jawatan, runtuh satu kerajaan. Kita tidak pernah terlintas. Tetapi kerana apa? Bukan kerana UMNO, bukan kerana Barisan Nasional, bukan kerana PAS, kerana perbalahan dan perebutan kuasa antara dua sosok yang berpuluh-puluh tahun nak merebut jawatan. Seorang termimpi-mimpi bakal Perdana Menteri ke-8. Hari ini bukan bakal Perdana Menteri, bakal timbalan Perdana Menteri ke-9. Tuan-tuan dan puan, ini semua Tuhan nak saksikan kepada kita. Bila kita bersatu, bila kita kembali bermuafakat, kekuatan akan kembali kepada kita. Sebab itulah dalam konteks hari ini, alhamdulillah, bila Tuhan uji kita dengan COVID-19, mungkin ini juga antara kemujuran dan hikmah yang Allah berikan. Cuba bayangkan, saya tak dapat bayang kalau kerajaan hari ini adalah kerajaan Pakatan Harapan. Apakah kita boleh dan mampu untuk menangani COVID-19 sebagaimana yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah suatu gabungan parti-parti politik yang sanggup berlapang dada demi rakyat. Saya sebut sanggup berlapang dada sebab apa? Sebab kalau ikutkan UMNO, PAS, Barisan Nasional, parti-parti komponen, peringkat awal, kita nak ubah saja parlimen, beri mandat kepada rakyat. Sebab bagi kita itu adalah cara terbaik. Tetapi kita menghormati ke bawah dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang melihat gambaran yang lebih besar, ada masalah yang lebih besar, minta kita berpakat, berbincang. Akhirnya kita sanggup berjuang besar, mencalonkan dan mencadangkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun beliau adalah sebahagian daripada bekas kerajaan terdahulu. Tetapi demi rakyat, nak memastikan rakyat tidak selamanya terus berkrisis dalam politik dan juga kesan daripadanya akan mengalami konflik dan krisis ekonomi, kita mengangkat. Dan alhamdulillah, seperti mana IR Khairi sebutkan, kita berjaya tangani COVID-19 ini dengan amat berkesan sehingga diiktiraf oleh dunia. Cuma hari ini, kemana halu tuju kita? Tuan-tuan dan puan, Chini ini adalah suatu pilihan raya yang bukan biasa-biasa, bak kata bosku. Bukan biasa-biasa. Chini ini penting. Betul, kita ingat ke Pakatan Harapan akan letak calon, PKR akan letak calon, DAP akan letak calon. Cakap besar, Tuhan saja yang tahu. Tapi dia letak calon proksi dia, atau letak calon proksi dia. Tetapi kita kena ingat, Chini adalah suatu gambaran ataupun satu referendum yang penting untuk kita beri mesej kepada rakyat keseluruhan. Pertama, Don Chini ini kita nak beri mesej bahawa kita mahukan suatu kesepaduan dan kesepakatan muafakat nasional. Barisan Nasional, UMNO dan PAS kembali perkukuhkan kedudukan kita, kerjasama kita untuk kita menghadapi pilihan raya yang lebih besar. Setuju atau tidak? Yang kedua, rakyat di sini akan mewakili rakyat seluruh Malaysia, akan memberikan isyarat bahawa keputusan pada hari Sabtu ini akan memberikan petanda yang penting bahawa rakyat tidak mahu Pakatan Harapan kembali berkuasa. Betul atau tidak? Rakyat di sini, terutama di kalangan peneroka, sudah melalui tempoh yang begitu perit selama 22 bulan. Zaman BN memerintah, harga sawit naik. Betul atau tidak? Kerana apa? Kerana kita ada kebijaksanaan Perdana Menteri kita pada waktu itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang ramai orang mungkin tertanya-tanya kenapa kita sanggup pelihara 2 ekor panda dulu negara China. Macam-macam fitnah dilontarkan kepada Datuk Seri Najib.
Tetapi hasil daripada hubungan diplomatik itulah negara China beli minyak sawit kita. Harga sawit melonjak tinggi pada waktu itu. Kesannya kepada rakyat, kesannya kepada penolaka, betul atau tidak? Naik saja Pakatan Harapan, minyak sawit jatuh. Sebab apa? Semua orang dia gaduh. Atok gaduh dengan negara China, Atok juga gaduh dengan negara India. Hari pertama berkuasa, esok SPRM dikerahkan untuk menyiasat syarikat-syarikat ECRL, syarikat-syarikat China dan sebagainya. Menyebabkan orang China, kerajaan China terasa hati buat isytiharan beli sawit daripada Indonesia, tidak beli daripada kita. Jatuh meruduk, orang-orang Felda sengsara, betul atau tidak? Sebab itulah ini satu contoh. Tetapi banyak lagi perkara-perkara lain kalau kita nak sebutkan. Sebab itu penting kita kena memberikan isyarat bahawa hari Sabtu ini rakyat China akan mewakili seluruh rakyat Malaysia untuk memberikan isyarat bahawa cukuplah. Kita tidak mahu lagi kerajaan Pakatan Harapan dulu yang hanya mementingkan tembolok masing-masing, bergaduh soal siapa nak jadi Perdana Menteri. Sampai hari ini pun tak selesai lagi. Dah jatuh tak sedar diri, masih lagi berbalah bab siapa nak jadi Perdana Menteri. Akhirnya Atok letak anak dia sebagai timbalan Perdana Menteri kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita mahu kerajaan ini kembali? Tidak. Kita mahu agar kesepaduan kita dan kerjasama kita menuju pilihan raya ke-15 nanti, kita akan mendapat mandat yang besar daripada rakyat untuk kita menubuhkan kerajaan yang kukuh, stabil, harmoni, yang meletakkan tunjang dan asas-asas yang telah kita bina di dalam perlembagaan yang tidak boleh diusik oleh sesiapa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyatakan rasa terima kasih saya dan penghargaan kepada pucuk pimpinan. Saya kena sebut ini sebab saya kena sebut Datuk Seri Najib ada di sini, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden pun ada di sini. Saya ingin mewakili pergerakan pemuda UMNO, pemuda Barisan Nasional, ingin mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan Datuk Seri Najib kerana mencalonkan saudara Syarim, anak muda, orang muda, sebagai calon wakil generasi kedua anak muda untuk bertanding pada PRK kali ini. Mudah-mudahan ini juga satu isyarat seperti mana saudara Khairil sebutkan tadi. Isyarat bahawa parti ini sentiasa bersifat progresif dan dinamik. Parti ini tidak pernah menutup pintu kepada anak-anak muda. Parti ini tidak memilih bulu. Parti ini sebenarnya memberi ruang untuk suara orang muda hari ini diberikan tempat sewajarnya. Kita berilah sokongan kepada Syarim kerana beliau bukan saja anak tempatan tetapi cukup memahami naluri suara seni. Saya dengan rasa rendah diri memohon semua pengundi-pengundi di luar sana yang menyaksikan live pada malam ini, baliklah pada hari Sabtu ini. Baliklah, tunaikanlah tanggungjawab. Betul, yang lawan Barisan Nasional adalah hanya proksi kepada Atok, calon bebas. Tetapi kita perlu memberikan isyarat seperti mana saya sebutkan tadi, mewakili rakyat secara keseluruhannya. Penting untuk kita memberikan mesej bahawa rakyat sini pada hari Sabtu ini akan memberi sokongan kepada Barisan Nasional sekaligus memberi sokongan kepada Muafakat Nasional, rakan kita PAS yang setia bersama dengan kita waktu susah dan waktu kita senang hari ini. InsyaAllah dengan pemuafakatan ini kita akan dapat membina mercu kejayaan dalam PRU ke-15. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya nak dengar suara orang sini sekali lagi. Boleh? Undi! 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 Takbir! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba tak payahlah masa mencemburui kita. Tapi bersama kita malam ini ialah calon kita
Saudara Muhammad Syarim bin Mazin. Kita tak bagi dia pakai cek malam ni. Tak boleh cara. Tunduk ya. Tunduk sekali lagi. Tunduk sekali lagi. 3 kali. Hari Sabtu kita pangkah dia. Bila duduk, aku boleh pergi ke majlis. Dia ada majlis lagi. Dia tak boleh duduk bersama dengan kita. Dia terpaksa pergi 2-3 majlis. Calon kena banyak salam. Calon kena banyak senyum. Calon tak boleh duduk lama satu tempat. Tadi saya pergi kampung dusun. Kampung dusun ni rupanya tempat Piramli buat filem dulu. Syarif Dul. Kampung dusun. Ramai orang asli ada situ. Habis gambar calon. Anak muda asli bawa balik. Saya kata pasal apa? Handsome. Ingat anda dekat orang kaya, kalau pergi sana kena bawa isteri. Boleh lah pergi. Tak ada masalah. Bukan saya halau, tapi dia banyak masalah. Dia banyak problem. Boleh pergi. Malam ni saya pening sikit nak mengatur penceramah yang 3 lagi. Ada timbalan Presiden PAS, ada timbalan Presiden UMNO, ada Menteri Besar, ada bosku. Masa tak banyak. Menteri Besar kata dia tak bercakap. Saya kata 3 ni nak pilih siapa lah ni. Bosku ni bekas Perdana Menteri. Ini kalau ikut yang bekas dulu, jadi Perdana Menteri balik. Lepas tu jadi bekas balik, lepas tu nak jadi Perdana Menteri balik. Takkan nak buh kemudian. Ataupun nak buh awal. Lepas tu timbalan Presiden PAS Menteri. Menteri pula, Menteri air ni orang Perdana ada masalah air. Tender dah keluar lah, tender dah keluar tadi. Ada masalah air tu. Timbalan Presiden UMNO. Dia fikir, oleh kerana ini kawasan pekan, maka kita kena bagi bosku dulu. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang dan Pengurusi Barisan Nasional. Yang berhormat pertama Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Tuan Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang Anwar Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Mat Mazlan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ashraf, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia IR Haji Khairul Nizam, Ketua Pemuda PAS Malaysia. Seterusnya pimpinan UMNO dan PAS serta Barisan Nasional dan rakan-rakan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan tak lupa pengantin baru kita, Saudara Syarim Mazin, calon N23 Dun Ceni. Alhamdulillah, pada malam ini saya sebagai tuan rumah dan sekaligus mewakili
sahabat saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi sebagai Pengerusi Barisan Nasional Negeri Pahang, kami sebagai tuan rumah berasa amat besar hati mengalu-alukan kehadiran pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO, pemimpin-pemimpin Muafakat Nasional dan juga pemimpin PN dalam satu majlis ceramah Muafakat Nasional yang sekian lama, lebih kurang 4 bulan tertangguh. Tapi malam ini kita meneruskan lagi momentum Muafakat Nasional sebagai satu ikatan politik yang amat ampuh dalam negara kita ini. Saya telah melalui banyak jugalah pilihan raya di kawasan Pekan. Tapi kali ini agak seronok banding dengan masa-masa yang lalu. Kenapa saya kata seronok? Sebab kita ada rakan baru yang bersama-sama dalam setiap gerak kerja yang kita lakukan. Saya tak dapat bayangkan bila kita buat majlis tahlil doa selamat untuk calon kita, dipimpin oleh Ustaz Fadil Noor yang ada di belakang ni. Dalam doa dia, ya Allah berilah kemenangan kepada calon Barisan Nasional. Ayat daripada timbalan Ketua PAS kawasan Pekan, 2 kali calon Don Cedi, hari ini mendoakan supaya calon Barisan Nasional menang dalam Don Pilihan Raya PRK Don Cedi. Naik meramang bulu-bulu saya. Dan hari penamaan calon, Ustaz Fadil Noor jadi apa? Jadi pencadang. Duduk mana? Duduk depan kereta. Segak duduk depan. Orang takut tengok tu. Pergi pada pusat penamaan calon. Calon ada belakang, dia di depan. Hebat. Dan 3-4 hari lalu saya diundang ke markas PAS sini. Tengok bangunan 2 hijau. Dalam pun hijau. Meja pun hijau. Bekas air pun hijau. Air tak hijau lah. Tapi maknanya apa? Maknanya ikatan politik kita ini sudah pun diterima di semua peringkat dalam struktur parti UMNO dan PAS kita. Alhamdulillah. Dan kalau inilah cita-cita kita, sebab hikmah daripada kekalahan kita, bila kita sudah tersungkur dalam PRU14, baru kita sedar rupa-rupanya peringatan Allah itu menjadi kenyataan dan realiti. Bila kita berbalah, Allah ingat apa pada kita. Kita akan hilang segala kekuatan yang ada pada kita. Allah mengingatkan pada kita, tapi kita berbalah sampai kita hilang kekuatan. Tapi hikmahnya tidak terlambat, sebab kita boleh kembali semula. Saya ibaratkan, orang kata bila kita macam kita ni ahli tinju dalam gelanggang, bila kita bertumbuk, kita jatuh, belum kalah lagi.
Yang kalah bila kita jatuh, kita tak sanggup bangun semula. Itu makna kita kalah. Tapi bila kita jatuh, kita bangun semula, kita boleh tewas musuh kita tu. Dan inilah semangat baru yang ada pada kita, di mana pilihan raya Don Ceni ini, ya Don, peringkat Don, bukan parlimen. MB Pahang pun tidur jendera malam. Macam mana pun menang kalah, dia kata kerajaan, masa kerajaan DN, Muafakat Nasional. Tapi saya setuju dengan Ketua Pemuda PAS, dengan Ketua Pemuda UMNO. Apatah lagi 82% peneroka adalah 82% dari pengundi adalah peneroka, dan hanya 44% peneroka itu adalah orang Pahang jati. Maknanya hampir satu Malaysia ada di sini, ada di kawasan Cedi. Orang Kedah, ada orang lorak Kedah dia tebal, dah 40 tahun di sini masih lagi cakap Kedah, lorat dia macam orang Kedah, lebih dahsyat pada orang Kedah. Ya. Satu Malaysia ada sini. Jadi kalaulah kita nak jadikan ini sebagai satu test bed, satu ujian sentimen negara, sebab di sini ada orang Kedah, ada orang Sabak Benam, ada orang Kelantan, orang Terengganu, ada orang Johor, semua ada di sini. Orang Padang Rengas pun ada. Ada Rombau pun ada. Ada Melaka. Jadi kalau di kalangan orang di sini memberi satu signal yang jelas, satu isyarat yang jelas bahawa pilihan mereka dengan majoriti yang besar nakkan pada calon Muafakat Nasional, ini satu isyarat yang cukup jelas bahawa inilah pilihan sebahagian besar rakyat Malaysia nanti, insyaAllah. Ya. Sebab tu kita kena kerja lebih sikit. Pastikan kita menang dengan gayanya. Alhamdulillah, saya tengok kerjasama cukup erat. Dan orang sini pun dah faham kenapa nak pilih calon bebas. Setakat dia gantung poster tepi jalan, suruh pangkah logo rumah. Bukan dia boleh beli rumah pada kita. Kita nak bagi undi ni tuan-tuan, kita bagi pada undi pada orang yang boleh membantu, boleh menolong kita, ada wawasan kita. Dua calon ini sendiri pun tak lepas. Mana dia nak jaga orang di sini? Cuma calon Barisan Nasional, Muafakat Nasional yang ada di belakang ni siapa? Kerajaan Negeri Pahang. Yang ada di belakang Saudara Sharif siapa? Ahli Parlimen Pekan. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ada di belakang. Jadi orang kata tak payahlah fikir nak sampai nak keluar. Cuma saya khawatir jangan anggap ini sebagai satu yang orang kata menang dalam tangan saja. Menang dalam tangan, anak-anak kita yang ada di Lembah Kelang, di Pasir Gudang tak nak balik mengundi. Kalau kita nak menang besar, kita nak bagi isyarat pada satu Malaysia, isyarat pada Atok yang selalu salahkan Najib sampai dia duk ratib Najib. Tak habis tulis surat satu muka pun 5 kali sebut Najib. Saya pun tak faham macam mana tak dipikir. Semua salahkan saya. Sampai anak dia jatuh sebagai menteri besar, salah Najib. Padahal kita ada 2 Don saja di Kedah.
Najib pula salah. Sebab tu bila saya respon dalam Facebook saya respon lah sikit. Saya kata, dia salahkan Najib. Tapi saya kata, kalau kita tengok dalam sejarah, dia salahkan Tengku Abdul Rahman. Dia salahkan Tun Hussein On. Dia salahkan Tengku Razali Hamzah. Dia salahkan Tun Musa Hitam. Dia salahkan Anwar Ibrahim. Dia salahkan Tun Abdullah Badawi. Dia salahkan Najib. Sekarang ni dia salahkan Mahyudin. Jadi kami ini dalam satu kelab yang agak eksklusif juga lah. Berderet semua salah. Daripada Tengku, Tun Razak yang tak sempat dia salahkan. Kenapa? Dia tunggu anak dia. Lain semua tak betul. Jadi tuan-tuan, dah cukup lah. Atuk ni PL dia orang Johor kata, orang tak boleh lebih pada dia. Perangai dia macam tu. Yang tak suka banyak. Di atas ni pun ada juga yang tak suka. Saya tahu banyak yang tak suka. Yang kalau kita ikut cakap dia, dia suka. Dia boleh kata pula orang Melayu ni bacot, takut pada DAP. Kita tak takut pada DAP, tuan-tuan. Tapi kenapa dia bagi pisau pada DAP, Menteri Kewangan, dan dengan itu dia telah menggugat kedudukan Islam dan Melayu di tanah air kita. Betul tidak? Betul. Jadi kalau bagi pisau pada musuh, ya, DAP ini musuh kita ke tidak? Musuh Islam ke tidak? MCA kawan kita, DAP musuh kita. Bagi pisau pada musuh. Saya nak beritahu tuan-tuan ya, ada beberapa perkara yang saya cukup terkedu galat. Antaranya apa? Masjid-masjid yang saya telah luluskan sebagai Perdana Menteri dibatalkan. Termasuk 2 buah masjid kawasan ni, iaitu di Pulau Inai, Batu Lapan Lepak, dibatalkan. Di mana letaknya kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan dan keagungan Islam di bumi ini, di bawah pemerintahan PH? Tolong jawab. Masjid boleh dibatalkan, tuan-tuan. Saya tak boleh terima itu. Tak boleh. Apa lagi? Dasar tahfiz negara tidak diteruskan, sehingga kan ada tahfiz terpaksa tutup, minta sedekah. Tiap-tiap tahun waktu saya jadi Perdana Menteri, saya bagi kurang-kurangnya 30 juta pada semua tahfiz di Malaysia ni, tuan. Tahfiz dapat duit, hantar marah, gian marah, pergi cek tiap-tiap tahfiz selamat tak selamat. Masa tu mungkin Tan Sri Anwar sebagai fungsi marah, pergi cek. Itu dia. Kita ada dasar nak melahirkan 120,000 hufaz profesor melalui tahfiz-tahfiz ini, tuan-tuan. Menjadi cerdik pandai, sebab orang ni otaknya geliga. Kalau dia boleh jadi hafiz, dia boleh, otak dia boleh fikir, boleh jadi orang intelek, boleh jadi pemimpin Islam yang mempunyai intelek yang tinggi. Itu dia dasar tahfiz negara di bawah kerajaan Barisan Nasional dahulu yang boleh kita teruskan. Banyak lagi. Ini pergi gaduh tadi Dr. Ashraf sebut gaduh dengan China, gaduh dengan India, harga saham jatuh. Ini dengan Saudi pun gaduh. Tuan-tuan tahu tak? The International Center for Islam Peacekeeping kan?
Ya, International Peace Center for International Peace, King Salman Center, dibatalkan melalui pengumuman oleh Mat Sabu. Mat Sabu je umum, tak ada surat dihantar pada King Salman. Tuan-tuan tak tahu ke perasaan dia macam mana? Sebab itulah bila Dr. Mahathir buat seminar antarabangsa, Saudi tak hadir, semua negara tak hadir, Pakistan pun tak hadir, Brunei pun tak hadir, Indonesia pun tak hadir. Kenapa? Takkanlah kita tak ada budi bahasa kalau kita tak mau satu projek dijalankan atas nama King Salman. Kurang-kurangnya hantarlah surat, telefon sikit. Ini budi bahasa, tuan-tuan. Sebab itulah saya nak beritahu, ya, waktu saya jadi Perdana Menteri, ini saya tak sepatut terangkan, tapi tiap-tiap tahun Malaysia dapat tambahan kota jemaah haji kerana saya pohon pada King Salman, King Abdullah dulu. Tiap-tiap tahun beribu dapat. Tapi zaman PH tak ada tambahan langsung, tuan-tuan. Tak ada langsung. Yang rugi siapa? Kalau harga sawit jatuh, yang rugi peneroka PLK. Kalau kota haji tak ada tambahan, beribu orang kita tak dapat naik haji. Hari ini kalau kita masuk nama nak naik haji, tunggu 103 tahun baru boleh naik haji. 103 tahun. Kenapa? Dasar luar tak kena, dasar dalam lagi tak kena. Menteri-menteri cap ayam. Menteri-menteri kita ingat pandai sangat, cakap pun merapu, merepek, meroyan. Ya, suruh ganti sawit dengan buluh. Masuk akal tidak? Tak masuk akal. Suruh minum sesudu sawit, masuk akal tidak? Ada kereta terbang, masuk akal tidak? Akhirnya PH mengkara. Ini bahasa orang Pekan, mengkara. Lepas 22 bulan. Sebab itulah, tuan-tuan, ya, jangan kita bagilah kalau disebut calon seorang tu jadi sebagai proksi kepada atau kita tak salah bagi PH nafas baru. Kita jadikan muafakat nasional ni sebagai landasan yang akan bawa kita terus ke Putrajaya nanti. InsyaAllah Putrajaya itu genggaman kita, insyaAllah. Sama-sama dengan ada PPBM. Alhamdulillah, saya tengok Tan Sri Muhyiddin pun dah buat kenyataan sokong calon Barisan Nasional di Don Cedi. Terima kasih pada Perdana Menteri sokong calon kita. Dan inilah yang kita anggap sebagai satu pendekatan yang amat sesuai. Saya ucap terima kasih pada semua. Saya tengok PAS ni disiplin. Dia awal-awal lagi kursi depan ni semua dia dah pegang dari sini. Ini disiplin PAS, Tuan Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau inilah semangat yang saya lihat, insya-Allah, ya, kita boleh menang besar pada 4 Julai ini, insya-Allah. Terima kasih. Hidup Barisan. Kita kuat. Hidup Barisan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Sungguhlah balah kuat sungguh UMNO dengan PAS. Lama. Dan kepala pengak balah di Kelantan tu saya. Sebab saya ni ketua pembangkang. Tapi hari ini dah dah letak jawatan. Sekarang sudah tidak ketua pembangkang. Sekarang ni ketua penyokong. Ada orang tanya saya, baik ni ada dalil ke tak ada dalil?
Dia nak buat apa-apa ada dalil? Ada. Di mana dalil? Dalil dia dalam surah ayat 153 surah Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Aku dah tunjuk kamu jalan yang lurus, jalan yang betul. Jalan Islam lah, jalan perpaduan. Baiklah kamu. Jangan kamu ikut jalan lain, sebab kamu ikut jalan lain, kamu akan bercerai-berai. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu dia untuk orang-orang yang bertakwa. Tak payah kamu pergi panjang, tunggu usaha ada. Segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Ustaz Tuan Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Menghormati Ketua Pengurus Majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Pengurusi Barisan Nasional Negeri Pahang yang juga Menteri Besar Negeri Pahang Darul Makmur, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, juga pengurusi bersama Jawatankuasa Muafakat Nasional, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Razak, pengurusi Barisan Nasional Pekan dan juga pengurusi Jawatankuasa Disiplin Barisan Nasional, yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia, Yang Bahagia Datuk Asraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO, Yang Bahagia Air Haji Khairul Nizam, Ketua Pemuda PAS, seluruh staf kepimpinan, pengurusi dan seluruh kepimpinan PAS dan UMNO, hadirat yang dapat bersama pada malam yang mulia ini. Tahiyatan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama, saya ingin menyampaikan salam Tuan Presiden PAS kepada semua yang hadir dan sokongan beliau, komitmen beliau supaya seluruh ahli PAS memberi sokongan padu kepada calon Barisan Nasional dalam raya kecil pada kali ini. Tuan sekalian, pilihan raya kecil Cini ialah pilihan raya kecil yang ke-11 setelah berakhirnya pilihan raya ke-14. Dan kalau kita tengok graf keputusan pilihan raya pertama sampai pilihan raya yang ke-10, momentum pada keputusan awal pilihan raya kecil sebahagiannya menyebelahi Pakatan Harapan. Dalam pilihan raya Sungai Kandis sebagai contoh, PS mendapat 15,000 undi berbanding calon BN 9,500 lebih undi. Di Balakong, PS mendapat 22,000 undi, MCA hanya dapat 3,900 undi. Seri Steel, Pakatan Harapan pada waktu itu mendapat 13,000 lebih undi. PAS dapat 9,000 lebih. Port Dickson, PS mendapat 31,000 dan PAS, calon PAS dapat 7,000. Detik perubahan bermula di Cameron Highland.
Ia menyaksikan pada waktu itu hubungan PAS dengan UMNO telah pun berada pada tahap yang mukaddimah kepada muafakat nasional, menyaksikan turning point titik tolak peralihan berlaku dalam period kecil di Cameron Highland, di mana calon Barisan Nasional mempunyai 12,000 dan pada waktu itu calon PS hanya dapat 8,000. Momentum ini terus sampailah ke puncak di rantau umat kita dengan kemenangan yang besar pada waktu itu, mendapat lebih 10,000 lebih berbanding calon PS 5,000. Datang pula Tanjung Piai, jumlah tu makin besar. Last kali Cini langsung tak masuk. Kalau dia ada bidalan orang tua-tua, dia nak tunjuk hero ni, kadang-kadang letak tu lebih. Dia bergaduh dulu. Lo berani mari? Sing-sing dengan baju. Kawan tu mari. Lo berani. Tak tumbuk juga. Kita tengok tuan-tuan sekalian, Pahang ini menjadi model peralihan di peringkat wilayah kecil ke berhaya. Momentum itu hampir sama, bahkan untuk makluman rakan-rakan daripada Barisan Nasional daripada UMNO. Di Cameron Highland, calon PAS Cikgu Muhammad Mahathir ada pun malam. Beliau bertanding dalam wilayah letak jawatan sebagai guru. Letak jawatan sebagai guru tanpa pencen, tanpa dapat sebarang apa-apa pun. Bertanding calon PAS lawan calon Barisan Nasional pada waktu itu. Tetapi dalam period kecil di Cameron Highland, Cikgu Mahathir di antara orang yang ke depan menyokong calon Barisan Nasional memastikan calon BN menang besar dalam period kecil di Cameron Highland. Kali ini kita lihat Al-Fadhil Ustaz Fadhil Noor. Ini 2 kali Fadhil, tuan-tuan. Calon PAS bertanding berapa kali dalam di Dun Cini. Kali ini beliau memberi laluan, menyokong penuh, bekerja keras membantu kemenangan calon Barisan Nasional di sini. Ini saya nak sebut bagaimana muafakat ini bukan saja di luar, dah masuk ke tulang sum-sum, dah masuk dalam jiwa raga kita, dalam muafakat yang sangat hebat, yang kita menyaksikan bagaimana ribuan yang menangis waktu kita menandatangani piagam muafakat nasional di PWTC. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana disebut oleh bosku, setiap sesuatu benda ada hikmah. Yang kadang-kadang ada hikmah yang kita boleh tahu segera, ada hikmah yang kadang-kadang berapa tahun baru kita tahu, bahkan ada hikmah sesuatu yang di akhirat baru Allah beritahu. Inna rabbaka yafsul bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Di akhirat besok baru Allah cerita kenapa berlaku begini. Tapi ada hikmah yang kita nampak segera. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tak akan buat kerja sia-sia. Yang penting bagaimana kita memahami sesuatu peristiwa dan kita duduk di atas prinsip akidah iman kita sebagai hamba Allah, bahawa kita sentiasa baik sangka dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Baik sangka ni sebahagian daripada nilai akidah. Dan hadis kursi Allah Ta'ala sebut, ana inda dhanni abdi bi. Aku sentiasa bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan sangkaan hamba dia kepada dia. Kalau kita bersangka baik, maka Allah Ta'ala menyangka baik dan memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita sangka buruk dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan membalas sangkaan buruk dia kita. Maka kita diajar untuk sentiasa bersangka baik walaupun kita tak nampak kebaikan pada waktu itu. Mungkin kita kerana ilmu kita yang cetek, pengetahuan kita yang terbatas,
menyebabkan kita tak nampak sesuatu pada waktu itu. Tetapi orang beriman diajar Allah tidak akan buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak akan buat sesuatu sia-sia. Ya. Kerja sia-sia bukan kerja Allah Ta'ala. Cuma kenapa? Kerana kita tidak mengetahui hikmah, lalu kita tak tahu kenapa Allah buat demikian. PAS berjuang sejak mula merdeka, sebelum merdeka, ya, jatuh bangun dalam pengalaman politik. Kita tidak jauh dengan UMNO. Bila mari isu-isu besar yang mengancam kekuatan Islam dan Melayu, PAS akan bersama dengan UMNO. Tragedi 13 Mei sebagai contoh, menyaksikan bagaimana almarhum Tun Razak jumpa, duduk, bincang, menyatukan di antara PAS dengan dalam Barisan Nasional pada waktu itu. Memanglah ada insiden yang kemudiannya kita berpecah. Ya. Tetapi kita menyaksikan pilihan raya ke-14, ya, bila Barisan Nasional tumbang, PAS juga tak menang besar sebagai disebut tadi. Akhirnya yang kita fikir yang besar, kita tak lihat kita. PAS dalam konteks ini, kita tidak hilang negeri yang kita menangi, bahkan bertambah Terengganu. Tetapi apa makna kita menang di cawangan kita kalau kita kalah di zon kita? Apa makna kita menang di parlimen kita kalau negara kita kalah? Maka kita mesti melihat dalam kerangka yang besar. Ya. Muafakat ini memang akan ada masalah. Semua ada masalah. Tak ada dunia tempat bermasalah, akhirat tempat tak ada masalah. Ya. Bila kita bicarakan apa saja, mesti kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran. Dan ini kita tengok dalam konteks yang positif. Sebab itu, ya, bila berlaku, ya, peralihan kerajaan, ya, bila tok ni tiba-tiba berhenti, tarik handbrake, mati enjin. Ya. Bila brake mengejut, penumpang pun jatuh. Ya. Berlaku pertukaran kerajaan dalam keadaan yang kita tak jangka. Saya dengan Tok Mat ni bincang planning kita untuk hadapi persiapan Pelaya ke-15. Rupanya Tuhan bagi 14.5, Tuhan bagi dah. Tak sempat 15. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Muhammad, di tangan Allah lah kerajaan, kekuasaan. Dan Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan sekalian, terbentuk kerajaan Perikatan Nasional. Bila mana PBBM keluar daripada Pakatan Harapan. PAS, UMNO, kita duduk, kita bincang. Alhamdulillah, kita buat keputusan. Apa pun pengalaman PLM 14 cukuplah mengajar PAS dan UMNO dan orang Melayu jangan berpecah, nanti kita hilang kekuatan di bumi kita. Saya banyak kali sekarang kita buat keputusan, kita mesyuarat hampir setiap minggu dengan UMNO, dengan dalam muafakat nasional. Okay. Rupanya bila kita selalu jumpa ni, dia cinta lain macam. Bila kita, itulah orang tua sebut, bila kita kerap jumpa apa masalah, kita duduk, kita bincang, kita selesai. Alhamdulillah, cukup mudah. Saya dengan Tok Mat ni duduk bincang cukup mudah. Bahkan dengan jawatan kuasa cukup seronok. Kalau tengok tak jangka pernah berlawan 60 tahun. Kami dulu untuk makluman sahabat UMNO lah, bila pilihan kecil ni PAS lawan UMNO, orang PAS ni ceramah pokok-pokok padam begitu je. Lalu kat UMNO punya ceramah dengan kemah putih ni, kata oh seronok UMNO tu. Tak sangka hari ni nak masuk dalam kemah yang sama. Komitmen PAS, insya-Allah kita patuh apa ni. Parti buat keputusan sini, UMNO bertanding, seluruh jentera PAS
turun bantu di semua 18 peti undi. Alhamdulillah. Ada yang isteri dia pesan, kalau tak menang jangan balik. Tu yang saya bimbang tu. Ini sejarah seorang wanita di zaman tabi'in. Ayahnya, saya tak ingat nama, minta maaf. Ayahnya bersungguh-sungguh suruh dia kahwin dengan wanita itu. Tapi dia tengok wanita ni biasa. Akhirnya atas permintaan ayah dia kahwin dengan wanita itu. Lepas dia kahwin wanita itu, dia tak tahu apa kelebihan wanita itu. Kenapa ayah dia bersungguh-sungguh suruh dia kahwin dengan wanita itu. Dia hanya mengetahui kelebihan isteri dia pada hari dia dihantar ke medan perang. Isteri dia pesan pada dia, jangan balik kalau tak menang. Dia keluar berperang pada waktu itu. Berapa lama dia perang? 25 tahun. 25 tahun. Sewaktu dia meninggalkan Madinah, isteri sedang mengandung. Menang, kalah, kemudian perang lagi, menang sekejap, kalah balik dalam siri peperangan yang panjang. 25 tahun barulah kemenangan sebenar. Dia balik semula ke Madinah. Dia menuju ke Masjid Nabi SAW. Seorang pemuda sedang mengajar di masjid. Yang sedang mengajar itu ialah anak beliau. Ni kita tak adalah isteri pesan, jangan balik kalau kita menang. Sebab dia tahu dah Cini ni insya-Allah boleh menang. Sebab tu dia berani kata macam tu. Cuma saya lihat ada beberapa aspek. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, momentum di Cini ni menjadi model lah. Saya sebut pada Tok Sri Menteri Besar, Pahang mampu jadi model yang terbaik muafakat nasional. Kenapa saya sebut Pahang mampu jadi model? Pertama, kepimpinan memang kita ada di sini, Tok Sri Najib sendiri. Yang keduanya, kerjasama. Ya. Sebab kita tidak mungkin kerana pertembungan PAS dengan UMNO di Pahang ini tidaklah terlalu tajam. Saya walaupun jadi pemimpin PAS, saya boleh kuliah di mana-mana masjid, saya boleh berkhutbah di mana-mana tempat, saya boleh pergi, boleh berjumpa, boleh duduk bincang, masuk dalam Dewan Negeri, lawan dalam Dewan, tapi lepas itu kita jumpa, kita bincang masalah rakyat, kita boleh bersama. Ini maknanya kita letakkan keutamaan rakyat mengatasi kepentingan apa yang kita bawa. Dan ini penting bagi dalam konteks rakyat. Sebab itu, saya ucap terima kasih banyaklah pada Tok Sri Menteri Besar. Bila muafakat ini berlaku saja, adu-adu PAS terus diberi peruntukan dan diberi ruang yang cukup banyak dalam konteks DUN yang diwakili. Walaupun pada waktu itu PAS pembangkang lagi. Sebab itu bagi kita tuan sekalian, politik memang politik, tetapi pertembungan dalam konteks apa yang kita nak bawa ini mesti jangan menghilangkan asas-asas kekuatan yang ada pada kita. Sebab itu dalam muafakat nasional baru ni kita bincang, kita putus beberapa perkara. Yang pertama, kita setuju dalam apa situasi sekalipun mesti dua penjuru dan mengelak sepenuhnya tiga penjuru. Kita akan lawan satu dengan PH. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam kekecohan mereka nak pilih siapa Perdana Menteri, siapa menteri, bagi kita PAS, UMNO, tak apa, kita kekalkan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Dia tengah berbuk, atuk ke nenek, nenek ke cucu, siapa dia Perdana Menteri. Tuan-tuan bayangkan, di tengah rakyat berdepan dengan wabak COVID, dengan masalah ekonomi, dengan masalah mesyuarat dia satu demi satu, bincang siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan,
fikir satu hari nak jadi menteri. Jaga udara, jaga air. Saya masuk tadi tengok udara, okey. Dia kata okey. Air ni okey. Kini ni kebetulan Alhamdulillah Ketua Sipul sebut kita ada projek besar tentang ORS bagi membekalkan air. Sekarang kaedah kita, ya, selain daripada kaedah yang lama kita buat empangan dan sebagainya, itu untuk hidro pertanian, kita laksanakan satu projek dipanggil off river storage, di mana kita sediakan suatu takungan air di kuala, ya, bukan lagi di hulu, ya, ataupun di tengah-tengah sungai, yang kita gunakan takungan itu. Pertama, dia boleh menjadi stok simpanan air bagi kawasan tersebut, ya. Dan kos rawatan lebih murah, lebih jimat kerana air itu dah mendap, ya. Yang kedua, kos prosesnya pun lebih mudah. Dan ini yang akan kita laksanakan. Termasuklah juga Pahang ni, ya, kita sedang membuat satu kajian khusus, dan di Peringkat Kajian Negeri telah pun menyediakan satu kajian bagaimana air yang banyak di Pahang ini mampu kita janakan pendapatan bagi kita bekalkan sumber air yang banyak ni ke negeri-negeri yang tidak ada air. Pahang kita banyak, kita ada sungai besar di Pahang, di Rompeng pun kita banyak sungai, di Lipih pun kita ada sungai, hampir setiap daerah kita ada sungai. Sayangnya air kita terus lepas ke laut di waktu mana negeri lain tidak ada bekalan air, ya. Jadi kita memikirkan bagaimana Pahang yang punya dana sumber air yang banyak ini mampu kita bekalkan, kita boleh jual air kita ke negeri-negeri lain yang berhajat kepada air. Termasuklah yang berlaku di Singapura, yang terpaksa ambil daripada Johor dan sebagainya, ya. Di Melaka juga ada masalah air, ya. Jadi kita lihat ruang ini ada, dan saya kebetulan baru ni Datuk Seri Menteri Besar, ya, bersama dengan rombongan Exco, ya, kami datang duduk bincang bersama untuk merangka, ya, strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah, ya, masalah air, ya, masalah pemotongan, dan membuat satu kajian khusus berhubung dengan pembiayaan air yang berlaku di antara Pahang dengan Selangor, ya. Tuan-tuan sekalian, air sumber hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayya, kata Allah Taala, dan kami jadikan air ini bagi segala sumber kehidupan. Jadi ini kita duduk, alhamdulillah, ya, keseluruhannya apa saya lihat kita letakkan asas-asas penting di sini, tetapi seluruhnya ketentuan milik Allah, ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, siapa sangka tiba-tiba PAS bersama dengan UMNO, bersama dengan PBM Parti Bersatu, ya, bersama dengan GPS dan GBS di Sabah membentuk sebuah kerajaan baru yang terus menghilangkan kerusingan rakyat selama ini. Dulu di zaman PS, tiap-tiap hari kita duk risau, ni nak jual apa lagi ni, ya? Apalagi institusi Islam yang akan bermasalah satu demi satu, ya? Kenyataan-kenyataan yang saling bercanggah satu sama lain, ya? Tiba-tiba bila kita bertukar saja kerajaan, suasana tu hilang. Alhamdulillah, ketenangan, kedamaian kita rasai semua, ya. Sebab tu tanyalah siapa-siapa pun, ya, apa yang kita alami hari ini, kerajaan yang dari ini ialah kerajaan yang memang sangat dinanti-nanti oleh rakyat. Bayangkan 22 bulan bagaimana kerosakan yang berlaku. Aksi baik Tuhan tak bagi sampai habis penggal PS pemerintah, ya. Kalau habis penggal, tak tahu apa banyak mana lagi harta negara kita akan musnah, ya. Mudah-mudahan kita harapkan kekuatan yang ada himpunan kita di sini ini insya-Allah menjadi suatu ledakan kebangkitan, ya. Sebab ini kali pertama pilihan kecil dalam kerajaan Perikatan Nasional. PAS dengan UMNO dalam Perikatan Nasional tak ada masalah dah, ya. Kemudian kita bergabung pula menjadi sebuah kerajaan dalam Perikatan Nasional, ya. Dan kali ini kita harapkan ini pilihan kecil pertama dalam kerajaan yang kita dokong bersama. Saya bagi mohon dan minta supaya komitmen saya sebagai pimpinan PAS kepada seluruh ahli-ahli PAS, para pengundi PAS, para penyokong PAS, pastikan semua balik mengundi pada 4 bulan, dan pastikan seluruh pengundi-pengundi PAS memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional yang kita angkatkan pada kali ini.
Saya minta terima kasih pada petugas-petugas yang datang daripada jauh. Ada beberapa hari yang tinggal, ada yang tinggal suami, ada yang tinggal isteri, ada dua mari. Ya. Saya tanya kawan saya, mari seorang ke dua orang, dia kata mula-mula seorang, isteri tak apa agak, mari ikut dua bekerja, alhamdulillah. Ya. Jadi saya ingat terima kasih banyak pada petugas-petugas parti yang telah pun datang, dan insya-Allah kami Iman PAS, insya-Allah kita harapkan kali ini kita akan terjemahkan kemenangan besar Barisan Nasional mewakili Muafakat Nasional dalam kecil di sini pada kali ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudah urusan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Muhammad Ustaz Datuk Tuan Ibrahim. Kalau ikut masa ni saya boleh ceramah lagi ni. Dan saya pun terliur juga nak ceramah ni. Asyik duk jadi pengurusi majlis je. Tapi KP ni dia tak boleh sampai pukul 12. Dia dekat-dekat pukul 12. Buang masa. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, untuk meneruskan malam kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Alwi selaku pengacara majlis. Yang berhormat sahabat saya Datuk Man Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Malaysia. Terima kasih dapat hadir sama Datuk Tuan. Yang amat berhormat Datuk Wan Rasdi selaku pengerusi Barisan Nasional dan Menteri Besar Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang ke-6, Ahli Parlimen Pekan dan juga pengerusi Barisan Nasional Pekan dan pimpinannya. Yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Ahmad Maslan, Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO. Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pergerakan Pemuda. Yang berbahagia Saudara Hairil Nizam, Ketua Pergerakan Pemuda PAS. Seterusnya kepimpinan PAS Pusat dan Kawasan, serta kepimpinan UMNO Pusat dan Kawasan, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah pada malam ni kita dapat sama-sama dalam satu majlis ceramah Muafakat Nasional yang diadakan semula selepas lebih kurang 4 bulan lebih ataupun 5 bulan kita terhenti program Muafakat Nasional kita. Malam ni kiranya pertama lah, ya, selepas kita terpaksa berkurung di rumah untuk kita bersama-sama untuk kita mencegah penularan penyakit COVID-19, wabak yang melanda bukan saja negara kita tetapi seluruh dunia. Alhamdulillah, negara kita merupakan negara yang terbaik yang telah dapat mencegah penularan wabak penyakit coronavirus ini, dan belakangan ini kita dapati penularan itu telah dapat dikurangkan begitu ketara sekarang. Walau bagaimanapun kita mesti akur dan kita mesti patuh kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk kita menjaga kesihatan kita sendiri supaya kita dapat menjauhkan diri daripada dijangkiti oleh wabak penyakit coronavirus ini. Tuan-tuan puan sekalian, hari dah lanjut
dan saya pun rasa semua rakan-rakan tadi telah pun menyentuh berkenaan dengan betapa pentingnya muafakat nasional yang telah pun kita wujudkan hasil daripada pemufakatan kebersamaan kita, alasan kita lihat supaya penduduk majoriti di negara ini, orang Melayu dan yang beragama Islam, tidak terus berpecah dan berbalah di antara satu sama lain. Kerana kita telah lihat akibatnya apabila kita berpecah dan berbalah, maka menang sorak kampung Tegadai. Kampung kita Tegadai pilihan yang 14 jatuhlah noktah. Orang Melayu, parti Melayu yang memerdekakan negara ini tak lagi dapat mentadbir negara, tetapi ditadbir oleh parti yang mana kita telah lihat dan menerima akibatnya daripada pentadbiran mereka selama 22 bulan selepas bulan Mei 2018. Dan alhamdulillah, Tuhan Maha Kaya, Maha Besar, doa kita termakbul kerana kita dah tak sanggup lagi duduk di bawah satu kerajaan yang jelas sekali tidak mempunyai ihsan kepada orang penduduk majoriti di negara ini dan juga agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan pada awal tahun ini, maka kerajaan Pakatan Harapan telah dengan sendiri gagal dan tumbang. Bukan kita tumbangkan, tuan-tuan sekalian. Jangan dengar cakap orang kata kita yang mengkhianat, menumbangkan mereka. Mereka sendiri yang tumbang akibat daripada Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan, dia telah pun meletakkan jawatan. Maka bila Perdana Menteri meletakkan jawatan, kabinetnya dengan secara automatik terbubar dengan sendiri. Maka kerajaan pada ketika itu terbubar juga. Dan sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, terpulanglah kepada pihak mana yang mempunyai keupayaan untuk mengumpulkan ahli parlimen cukup majoriti untuk menubuhkan kerajaan baru kerana kerajaan lama telah pun terbubar. Alhamdulillah, seperti kata Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim tadi dan rakan-rakan, maka terwujudnya persamaan yang mana muafakat nasional yang bermula di atas asas penyatuan ummah pada awal tahun lepas telah pun dapat kita perkasakan. Dan dengan jelas sekali bahawa bila kita bermuafakat, tuan-tuan puan sekalian, kita akan menjadi kuat. Itu sebabnya orang tua-tua kata dalam bidalan orang tua-tua di Negeri Sembilan, muafakat punca selamat, sengketa punca celaka. Jadi bila kita bermuafakat bersama-sama, kita akan menjadi kuat dan selamat kita, Datuk Tuan. Tetapi apabila kita bersengketa, maka akhirnya celakalah yang akan menunggu kita. Dan maka itulah yang terjadi selama 22 bulan. Negara kita ditadbir dengan begitu rakus sehingga menyebabkan kita orang Melayu Bumi Putra di negara ini yang menjadi penduduk majoriti 70% merasa amat tidak selesa duduk dan tinggal di tanah air sendiri. Orang Islam merasa mereka terhina kerana agama kita sentiasa saja dipokotak-katikkan dengan kenyataan-kenyataan dan tindakan-tindakan provokasi yang dibuat oleh pihak pemerintah pada ketika itu. Jelas sekali bahawa kita seolah-olah berdagang di tanah air sendiri. Tetapi alhamdulillah, selepas kerajaan Perikatan Nasional PN ini ditubuhkan di atas asas muafakat nasional, penyatuan ummah, UMNO, PAS, Barisan Nasional, dan ada pula kumpulan daripada Perikatan Nasional yang lain, iaitu PBBM dan sedikit daripada PKR, datang bersama-sama menubuhkan kerajaan yang hari ini amat disenangi dan kerajaan yang
mendatangkan suatu rasa yang amat selesa kepada penduduk kita, terutamanya penduduk majoriti di negara ini. Itulah tuan-tuan tema kita, tema pilihan raya kecil di Chile ini, muafakat demi kestabilan. Tuan-tuan puan sekalian, kalau nak stabil mesti muafakat punca dia. Kalau keluarga mesti bermuafakat. Dalam keluarga itu mesti harmoni. Kalau tidak, keluarga pun tidak akan stabil. Masyarakat kestabilan. Begitu juga negara. Mana mungkin negara diurus dengan tidak ada kestabilan? Penduduk majoriti terasa mereka terhimpit. Penduduk majoriti negara ini 22 bulan merasa mereka terasing, tuan-tuan sekalian. Maka tidak ada kestabilan, dan bila tidak ada kestabilan di dalam sebuah negara, maka ekonominya akan terus menggudung. Di bawah pentadbiran Barisan Nasional Datuk Seri Najib, Perdana Menteri kita pada ketika itu, 2017 ekonomi negara kita tumbuh begitu rancak, hampir 6%, 5.9%. Kedua terbaik dalam negara Asia selepas tanah besar China. Tetapi bila kita kalah pada pilihan raya ke-14 2018, tuan-tuan puan sekalian, secara tak semena-mena, ribut tidak, taupan pun tidak, tetapi ekonomi negara kita terus menggudung dan menguncup, dan perkembangan ekonomi kita amat tidak membanggakan sekali. Kerana apa? Kerana saya katakan tadi, kestabilan itu tidak wujud dan orang merasa sangsi. Para pengusaha-pengusaha, tuan-tuan sekalian, tidak mempunyai keyakinan, dan Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu, bolehlah saya katakan, menghadapi krisis keyakinan. Kerana apa? Kerana tak sudah-sudah, pak kata rakan-rakan saya tadi, daripada sebelum pilihan raya ke-14 mereka berbincang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, sehinggalah sampai kalah, dan sehingga sekarang masih tidak dapat menentukan siapa yang nak mereka jadikan Perdana Menteri. Siapa, tuan-tuan puan sekalian, nak melabur? Kalau kita pun mempunyai kewangan, tidak akan melabur di negara yang sentiasa saja kita sangsi tentang kestabilan politik di negara tersebut. Itu sebabnya, selain daripada bergaduh dengan negara-negara lain, memusuh dengan negara-negara lain, membuat kenyataan yang menyakitkan hati, dasar luar negara yang tak menentu, dan kestabilan dalam negara tidak ada, maka itu merupakan satu resepi yang menyebabkan ekonomi negara kita jatuh menggudung. Pendapatan orang jatuh, pendapatan para petani dipotong, penoreh getah tak ada lagi bantuan, bantuan nelayan dipotong, bantuan kebajikan masyarakat banyak yang telah pun dipotong. Tuan-tuan puan sekalian, hutang negara bertambah. 62 tahun Barisan Nasional mentadbir negara, hutang resmi negara cuma 686 bilion. 62 tahun. Tetapi dia mentadbir negara selama 22 bulan, dia telah menambah hutang baru sebanyak hampir 140 bilion. 140 bilion hutang baru dalam masa 22 bulan mentadbir. Tuan-tuan puan sekalian, tak cukup buat hutang baru, ambil pula duit tunai daripada Petronas Datuk Seri Najib, kan? 100 lebih bilion dia ambil. Mula-mula ambil 90 bilion, tak cukup, ambil lagi. Sehingga sekarang Petronas tersadai, tuan-puan sekalian, tidak mempunyai cash yang cukup demi menghadapi pula harga minyak ataupun petroleum yang menghudum jatuh. Tak cukup ambil duit Petronas, jual pula harta-harta negara. Tabung haji dilelong, aset-aset tabung haji dilelong, ladang-ladang tabung haji dijual begitu murah-murah, aset ataupun harta daripada khazanah dijual, macam-macam, tuan-puan sekalian. Memang Allah Ta'ala nak menyelamatkan negara kita. Kalau dia terus mentadbir sehingga tahun 2023, saya tak tahu apalah akan terjadi. Kita tak tahu, tak dapat bayangkan.
apa yang akan jadi kepada negara kita jika kerajaan itu terus mentadbir negara kita. Alhamdulillah, agaknya kita punya masjid penuh, surau kita penuh tuan sekalian dalam negara ini. Doa kita sentiasa saja berdoa Allah Ta'ala, doa kita termakbul, maka tersungkur kerajaan tersebut selama cuma dapat mentadbir negara 22 tahun. Itu pun kemusnahannya amat besar terhadap kestabilan negara dan ekonomi negara kita. Jadi inilah yang saya darahkan. Saya bersama-sama dengan Datuk Tuan Ibrahim, pengusi bersama Muafakat Nasional Datuk Tuan, kan? Kita dah nak mesyuarat dah setiap minggu, tapi pasal kita ada PRK ini, kita buat minggu depan, kita buat mesyuarat. Hari Ahad ni Datuk Tuan tak dapat datang dengannya. Kita memanggil semua ketua-ketua, pengurusi-pengurusi perhubungan UMNO dan juga PAS, pemimpin negeri dan setiausaha badan perhubungan, untuk kita, Tan Sri Anwar, setiausaha Muafakat Nasional dengan Datuk Taqiyuddin, untuk kita, Tan Sri kan, untuk kita memberi hala tuju dan arah tuju kepada setiap negeri supaya menggerakkan segera kita punya muafakat nasional di negeri dan juga di parlimen. Kerana apa? Kerana tuan-tuan puan sekalian, perlu bersedia kita. Kerana pilihan raya boleh jadi bila-bila. Kerana mangkuk-mangkuk ni sentiasa saja nak menyerang hendap tuan-tuan puan sekalian. Kalau diserangnya hendap masa parlimen bersidang, kalau tak dapat kita undi, dia lebih undi, kita jatuh tersungkur pula. Dan perlulah kita bersedia. Itu sebabnya kita panggil segera, supaya setiap negeri dan negeri mengarahkan setiap parlimen, jentera muafakat nasional mesti digerakkan dan mesti buat kerja supaya apa yang perlu persiapan dan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi pilihan raya yang kita boleh jangka bila-bila masa. Kalau boleh janganlah, ya? Sebab banyak lagi kita nak buat. Pun perlu juga kita fikirkan bila nak pilihan raya. Tetapi kita tak tahu, kerana keadaan di luar sana tidak sangat menentu tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita akan bersiap sedia. Tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita sama-sama. Bersama kita dah jelas dah. Bak kata Datuk Tuan Ibrahim tadi, mula-mula dulu kita masih segan-segan silu. Tetapi bermula daripada pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highland, kita telah pun dapat menyatukan arah tuju kita dan kita tidak memandang ke belakang lagi. Tak payahlah fikir pasal cakap-cakap kemudian ataupun cakap-cakap dulu. Tak payahlah kita pandang. Kita pandang ke depan lah tuan-puan. Jangan kita asyik pandang belakang. Kita buat macam kereta. Cermin pandang ke depan besar, cermin pandang ke belakang kecil saja. Kalau cermin pandang belakang lebih besar pada pandang depan, aksiden kita. Kita pandang depan. Ke mana nak kita bawa muafakat nasional ini? Sekarang kita dah ada pula rakan baru. Ke mana nak kita bawa? Yang pentingnya ialah supaya jangan kita menang sorak kampung tergadai. Kampung mesti kita jaga. Adat kita berkampung, kampung kita jaga. Adat kita bernegara, negara kita pertahankan. Itu sumpah kita untuk agama, bangsa dan tanah air kita tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Jadi tak payahlah saya cakap panjang-panjang. Tuan-tuan puan sekalian, saya nak suruh undi pun tuan-tuan memang akan mengundi. Kalau tak undi tuan-tuan puan sekalian, tuan-tuan jawablah dalam akhirat nanti. Ya? Pada 4 bulan itu tuan-tuan puan sekalian, sama-sama. Yang pentingnya Dewan Undangan Negeri Chini ini banyak pengundi yang duduk di luar, yang dikategorikan sebagai pengundi luar. Kalau ada anak-anak buah, anak adik beradik ke, minta dia orang balik. Kerana kita nak pastikan bahawa keputusan undi kita pada pilihan raya kecil Chini ini sebagai suatu, orang kata, angka yang boleh kita jadikan sebagai petunjuk asas untuk kita bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang kita tak tahu bila. Jadi kita perlukan ini. Ini sebagai referendum orang di Chini menyambut pula rakan-rakan di Kimanis, rakan-rakan di Cameron Highland, rakan-rakan di Semenyih, rakan-rakan di Gantau, rakan-rakan juga di Tanjung Piai dan Kimanis. Sekarang tuan-tuan sambutlah
kerana saya yakin insya-Allah pilihan raya kecil di Chini ini besar kemungkinannya pilihan raya terakhir sebelum kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 yang kita jangka bila-bila masa boleh ada. Jadi ini sebagai suatu angka yang boleh dijadikan sebagai petunjuk aras kepada kita. Tuan-tuan bekerja kepada seluruh tenaga kerja Yang Amat Berhormat Menteri Besar selaku pengarah pilihan raya, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tuan Rumah selaku pengarah operasi, dan tuan-tuan sama-sama membantu. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz Fadil Nol punya rakan-rakan, Datuk Tuan, saya lihat komitmen daripada rakan-rakan dari PAS memang amat membanggakan. Terima kasih banyak-banyak Datuk Tuan Ibrahim. Ya? Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasihlah ada yang datang ke Gantau, saya tak dapat ucap terima kasih dulu. Gantau kerana tuan-tuan membantu saya juga. Dan pengakhir cerita tuan-tuan sekalian, marilah kita sama terus berdoa. Ya? Kita bekerja kuat tetapi jangan lupa berdoa. Ya? Kerana kita kerja kuat, kita pengakhirkan dengan doanya nanti supaya kita sama-sama mengecapi kemenangan yang selesa untuk calon kita saudara Syarim yang akan kita buang undi pada 4 hari bulan nanti. Terima kasih Datuk Tuan Ibrahim, ya, bersama-sama kepimpinan semua. Terima kasih Datuk MB, Datuk Najib sebagai tuan rumah, terutamanya tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ada terkasar bahasa, minta maaf tuan-tuan puan sekalian. Kita pastikan supaya yang penting ialah muafakat kita akan terus kokoh, muafakat yang diasaskan di atas keikhlasan kita untuk melihat anak bangsa di masa depan nanti akan terjamin masa depannya, akan terus kita bagikan satu hamparan yang baik untuk mereka hidup di tanah air mereka sendiri dan bangga di atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Malam ni ada 3 channel live. Satu Malaysian Gazette 1000. Yang kedua Bosku Najib Razak 4000. Yang ketiga UMNO Online 4100. Maknanya malam ni orang dengar ceramah ni online lebih daripada 9,000. Sebagai penutup majlis pada malam ini, saya nak bagi tahu SPR Suruhanjaya Pilihan Raya, kita ikut PKP, kita ikut arahan. Semua ada jarak. Nak keluar nanti ada jarak. Yang kat luar bukan tanggungjawab saya, yang dalam saja. Kita tutup majlis ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Ustaz Muhammad Fadil Noor. Fadal Syekh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا من الناجحين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari yang baik ini, di malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat ini, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Berilah kekuatan kepada perhimpunan kami ini ya Allah. Semangat muafakat nasional ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kejayaan dan kemenangan kepada calon kami daripada muafakat nasional, dari Parti Barisan Nasional,
saudara Syahrim bin Ma'zib. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati dan terangkan hati pengundi-pengundi sini ini agar keluar beramai-ramai mengundi calon Barisan Nasional pada hari Sabtu ini, pada 4 Julai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lembutkanlah musuh-musuh kami, mereka yang tidak puas hati dengan kami, agar keluar mengundi calon Barisan Nasional, mewakili muafakat nasional. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kejayaan dan kemenangan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Kaulah yang kami pohon, hanya Kaulah yang kami sembah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada pemimpin kami, ya Allah, agar dapat memimpin kami, ya Allah, meneruskan memimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan dan kebaikan kepada calon kami, ya Allah. Sudah tentu beliau penat, sudah tentu beliau penat, dan kita pun terasa penat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami dapat teruskan berjuang ini, ya Allah, dalam perjuangan yang baik ini, ya Allah. Apa yang kami harap, ya Allah, pahala darimu, ya Allah. Apa yang kami pohonkan darimu, ya Allah, syurga yang menanti, ya Allah. Syurga yang menanti, ya Allah, di atas perjuangan yang baik ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau lemahkan semangat kami, ya Allah. Jangan Kau patahkan semangat kami, ya Allah. Jangan Kau ceraikan muafakat ini, ya Allah. Teguhkanlah muafakat ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, Rabbana taqabbal minna a'malana, Rabbana taqabbal minna ibadatina, Rabbana taqabbal minna jihadana, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.